Okay, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak tengok soalan Raya Negeri Kelantan bagi tahun 2024. Soalan 1, Raja 1 menunjukkan satu lukisan berskala. Jadi, ini merupakan lukisan. Ini ialah lukisan berskala. Bagi segi 4 tepat PQRS. Diberi bahawa skala lukisan ialah 1:5. 1:5. So dia ada dua lah, sama ada dia lukisan atau sebenar. Lukisan atau sebenar. So kalau nak ingat dia punya kedudukan L dulu ke, S dulu ke, so paling senang kita boleh ingat ABC. So kalau kita baca ABC, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. So L dulu datang baru S. So lukisan nisbah dengan sebenar. Okay, so soalan pertama kata hitung panjang sebenar PQ. PQ dari P sampai Q. So kalau ikut ni lukisan, kalau sini 12 maka sini juga 12. Maka lukisan dia 12. Kalau sebenarnya berapa? Sebenarnya mesti 5 kali daripada yang depan ni. So 5 kali 12. So untuk A tu pada ruang jawapan tertulis 5 kali 12. So kita akan dapat jawapannya ialah 60. Selesai. Soalan kata yang kedua, panjang perpenjuru segi 4 panjang sebenar. Panjang sebenar perpenjuru. Perpenjuru tu apa? Perpenjuru tu ialah garisan yang menghubungkan dua bucu. Macam ni. Ni perpenjuru. Kalau tak ada perpenjuru kat sini, ini pun juga perpenjuru. Sama. Mana-mana pun perpenjuru. Menyambungkan antara dua titik. Garis lurus lah sepatutnya ni. Okey, jadi kalau kita nak tahu panjang SQ. Panjang SQ sama dengan berapa? Jadi sebenarnya kalau tadi kita dah cari ini yang sebenar. So ini yang sebenar tadi 60 ni. Jawapan 60 ni. Jadi kalau 7 yang sebenar, okay, so 7 tu kena darab dengan 5. So dapatlah 35. Yang sebenarnya adalah 35. So nak cari SQ sebenar, jadi kita gunakan dua ukuran yang sebenar ni. So 60 kuasa 2 tambah 35 kuasa 2. Kemudian kita punca kuasakan dia. Sebab sini 90 maka sini hypotenuse. Hypotenuse ni yang paling panjang, jadi pendek ni tambah dengan pendek lagi satu. So kita pun kira 60 kuasa 2 tambah dengan 35 kuasa 2. So akan dapat macam ni, kita tekan SD ni. So dapatlah 69.46. Alright. So jawapan nak tulis kat mana? Tulis pada ruang jawapan. Soalan kedua, diberi set semester ialah set semester sama dengan P union Q union R. So set P dia kata English. Okay, so kita tulis besar-besar semula. E N G L I S H. Lepas tu set Q pula dia ada perkataan M A T H S. Kemudian dan last sekali dia ada perkataan seni. S E N I. So nyatakan bilangan unsur bagi subset bagi set R. So subset dia ada rumus dia lah. Subset, so dia punya rumus dia ialah 2 kali N. So kita tengok dalam R tu berapa bilangan unsur dia. Ni S E N I. So ada 4. So 2 kuasa 4. So kita dapat 2 kuasa 4 ialah 16. Okey, jawapan yang pertama 16. Lukis gambar Raja Van untuk menunjukkan hubungan antara set P, set Q dan set R. Ada 3 set ini. So kita nak buat Venn diagram, gambar Raja Van untuk menghubungkan antara 3 set ini. So apa nak buat? Jadi kita kena scan dulu, tengok apa yang sama. Alright. So kalau tengok ketiga-tiga ni, ada tak huruf yang sama berulang? Nampak ada. Ada S, S, S dan S. Okay, so dapat satu. Lagi, English dengan Math ada yang sama tak? Oh, ada H yang sama. H yang sama. Kalau seni dengan English, sini ada S, S. Sini ada E, E. Sini ada N,
S-E-N-I-I. Oh, semua perkataan seni ni ada dalam English. Semua perkataan S-E-N-I hurufnya ada dalam perkataan E-N-G-L-I-S-H. Jadi kita buat yang tu dulu. Ini set P, ini set Q, ini set R. Jadi kita ada set R, set R. Oh, tapi S nanti ada tiga-tiga. Okey, tak apa. Dalam, okey. So, dalam ni ialah R. So, sini ialah P. Nanti ada S ni untuk ketiga-tiga. So, kita buat P di sini. Okey, so sini P. Jadi, kita pun masukkan semua yang ada. So, ada untuk ketiga-tiga S. Kita letak kat tengah-tengah ni dulu. S. S dah selesai. Kemudian kita ambil E-N-I. So, kat mana E-N-I tu? Dalam R. Dalam R tu ada E, ada N, ada I. So, E-N-I juga dah selesai. So, apa lagi yang sama? Okey, H. H antara P dan Q. Antara P dan Q. Oh, kejap. So, ni P kat sini. Oh, sini Q sebenarnya. Maafkan saya. Sini Q. So, antara P dan Q ada H. Maka H kat tengah-tengah ni. Okey, selesai H. Okey, apa lagi yang sama? Ni dah selesai. Okey, dah tak ada dah. Okey, so P ni masih lagi ada G dengan L. Dekat P masih ada lagi G dan juga L. Dan juga dekat Q ada M-A-T. Dekat Q ada M, ada A, ada T. Okey? Dan selesai. Selesai untuk soalan B. Soalan seterusnya. Okey, seterusnya senaraikan semua unsur bagi Q union R prime. Q union R. Q union R maksudnya semua Q, semua R. Semua Q dan semua R. Q, semua Q kat sini. Ni semua Q. Semua Q. Dan semua R. Ini juga semua R. Selain daripada ni, so kita ada G dan juga L. So, pada ruang jawapan, kita pun tulislah. So, jawapan dia ialah G dan juga L. Soalan nombor 3. Darjah 2 menunjukkan rantau berlorek yang memuaskan 3 ketaksamaan linear diberi X dan Y masing-masing mewakili bilangan pelajar lelaki. X ialah bilangan pelajar lelaki dan perempuan. Maksudnya Y ialah perempuan. Maka pada graf ni kita pun tulislah Y ni ialah perempuan dan juga X itu ialah lelaki. X itu lelaki. Ni kita buat label kita sendirilah supaya kita faham apa yang soalan tanya. Soalan kata nyatakan 2 ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau yang berlorek dalam rajah selain daripada ini. Y 1/2X tambah 3. Ni dia dah bagi dah Y lebih kecil. Okey dah. Dia nak selain daripada tu 2. Sebabnya dia ada 2 markah. Okey. Apa nak buat? Okey, saya akan ambil yang ni yang pertama dulu ni. Ni garisan ni dan juga ni. Berapa nilai kat sini? Nilai kat sini kalau sini 4, sini 6, tengah dia dengan 5. Sama juga kalau kat sini 4, sini 6, tengah-tengah dia 5. Ni paling senang. Kalau sini 5 dan juga sini 5, jadi nama dia apa? Nama dia X tambah Y sama dengan 5. Tu nama dia. Tapi sekarang ni, ini garisan ketaksamaan. Bila ketaksamaan, dia tak nak tanda sama dengan ni. Sama dengan tu persamaan. Ketaksamaan, dia ada simbol lebih besar, lebih kecil, besar dan sama, kecil dan sama. Cikgu tak ingat lah simbol-simbol ni macam mana. Oh, jangan risau. Kita letak je satu palang dekat depan ni. Dia jadi huruf B. So, ini ialah besar. Ini kita letak palang lagi. Ini jadi kecil. Ini pun sama. Besar. Ini jadi kecil. Ini kalau ada tanda sama dengan bawah dia ni, ini garisan yang padu. Dia terlebih garisan. Garisan dia padu. Kalau garisan yang tak ada tanda sama dengan bawah tu, dia tak ada. So, garisan ni garisan putus-putus. So, 2 ni garisan putus-putus. Lagi 2 bawah ni garisan
padu. Okey, jadi tadi kita dah dapat ni X tambah Y 5. Jadi dia ke atas. Ke atas. Dia lorekkan bahagian atas ni. Jadi dia lebih besar. Garisan padu. Besar. Padu. Ni. Jadi kita tak nak ni. Kita padam. Kita ganti simbol besar dan sama dengan. Selesai yang pertama. Yang kedua, kita nak tahu ni. Garisan ni. Oh, kebetulan soalan Kelantan ni memang dia baik hati. Dia bagi soalan yang senang-senang. Dekat sini, cuba tengok koordinatnya. Baca koordinat, kita baca X dulu, baru Y. Sini 1, 1. Koordinat X-nya 2, koordinat Y-nya 2. Jadi, koordinat kat sini 2, 2. Dekat sini, koordinatnya 3, X, Y-nya pun 3. Maka koordinat kat sini 3, 3. Nampak tak? X dengan Y, jumlah nombornya sama. X2, Y pun 2. Kalau X3, Y pun 3. Jadi persamaan dia apa? Y sama dengan X. Apa yang Y ada, X itulah. Kalau Y 1, X pun 1 lah. So kita dahulukan Y. Kita dulu Y kat depan lah. Jangan tulis X sama dengan Y. Nanti awak ada sedikit masalah. Kita letak Y tu dekat bahagian depan. Tapi macam saya kata, sekarang ini ketaksamaan. Bukan persamaan. Jadi persamaan sama dengan ni kita padam. Jadi garis ini dia menghala ke atas. Atas. Bila atas dia jadi besar. Dan garisan ni garisan putus-putus. Jadi kita akan simbol yang ni. Tak ada sama dengan tadi kita dah buang. Kita letak tanda besar. Jadi dah pun selesai untuk soalan A. Seterusnya untuk soalan B. Okey, soalan B dia tanya apa? Sekiranya bilangan pelajar lelaki lebih daripada 2. Pelajar lelaki lebih daripada 2. Lelaki tadi apa? Kan kita tulis kat sini. Lelaki adalah X. Lelaki adalah X. Lebih daripada 2. Tentukan bilangan pelajar lelaki dan bilangan pelajar perempuan yang memuaskan sistem ketaksamaan. Okey, ni saya padam dulu. Nanti kan confuse. Okay, saya dah padam. Okey, masalahnya macam ni. Dia nak kata, kalaulah X tu lebih daripada 2. Lelaki, dia kata soalan B. Soalan B kita fahamkan dulu. Soalan B, dia kata lebih daripada 2. Lebih daripada 2, 2 tu tak lebih. Lebih daripada 2 maksudnya sama dengan 3 lah, 4 lah, 5 lah. Okey, so dalam sistem ketaksamaan, kena tahu dekat mana titik-titik yang memuaskan ketiga-tiga ataupun titik-titik yang tak memuaskan. Kalau dia kena pada dotted line kat sini, di mana dekat sini ialah 3 lelaki dan juga 3 perempuan. Ini tak memuaskan sebab dia berada pada dotted line. Garisan putus-putus ni tak memuaskan. Kat sini memuaskan tak? Ini memuaskan. Dekat sini, ini tak. Sebab pada garis titik putus-putus ni. Sini pun tak. Jadi kalau kita tengok, mana je memuaskan? Okey, kita tengok dulu mana titik-titik memuaskan. Cikgu boleh tak ambil tengah-tengah ni? Kalau cuba awak baca. Kalau baca dekat sini, nilai X dia lelaki dia 3. Habis kalau tengah-tengah ni, perempuan dia kau nak baca berapa? Habis sini 5, perempuan dia 4.5 orang. Boleh? Tak boleh. Sebab ini orang. Bila orang, kita tak boleh baca tengah-tengah ni. Kita akan baca pada titik-titik ni. Titik ni. Pada garisan kotak-kotak tu. Jadi, kalau dia kata lelaki lebih daripada 2. Mana lelaki lebih daripada 2? Okey, ni pun boleh juga. Lelaki lebih daripada 2 maksudnya 3, 4, 5 atau 6. Okey, kita tengok kat sini. Kalau lelaki kat sini 3, tak boleh. Dia tak memuaskan sebab dia berada pada dotted line. Garisan putus-putus tak boleh. Yang ni boleh tak? Ni boleh. Kalau bila lelaki 3, berapa perempuan? Perempuannya 4. Lelaki 3, perempuan 4. Ya ke cikgu, tu je ke jawapan dia? Okey, kita cuba. Kalau 4 kat sini, atas garis putus-putus, tak boleh. Sini pun atas putus-putus pun tak boleh. Sini pun sama.
Ini pun pada garisan putus-putus, hanya pada satu titik sahaja yang memuaskan kesemua ketaksamaan itu. Di mana dekat sini 3 lelaki dan juga 4 perempuan. So pada ruang jawapan kita pun tulislah 3 lelaki. So dia tanya lelaki dan perempuan, lelaki sama dengan 3 dan perempuan sama dengan 4. Seterusnya soalan nombor 4. Raja 3 menunjukkan 2 garis PQ dan RS. Titik T ialah titik tengah bagi garis lurus. T ni tengah-tengah antara garis lurus R dan juga S. Tengah-tengah. Ini tengah-tengah. So garis sini dengan ini sama panjang. Tentukan koordinat bagi T. Tengah-tengah ni macam mana nak kira? T yang tengah-tengah itu sama dengan yang hujung X tambah yang hujung, iaitu 0 tambah dengan negatif 8 bahagi 2, koma. Yang hujung tambah yang hujung bagi Y. 6 tambah negatif 2 bahagi dengan 2. So kita akan dapat 0 tambah negatif 8, negatif 8 bahagi 2, negatif 4. 6 tambah negatif 2. 6 tambah. Kan suka kira macam ni kan. 6 tambah negatif 2, 4. 4 bahagi 2 dapat 2. Maka koordinat T tu ialah negatif 4, 2. Right? Selesai. Cari persamaan garis lurus PQ. PQ. So dia nak cari garis lurus P sampai Q. Dia nak tahu ni persamaan garis lurus PQ ni. Untuk nak cari persamaan garis lurus, ni untuk P untuk cari persamaan garis lurus, awak kena tahu 2 perkara iaitu M dan juga C. Kena cuti MC dulu baru boleh dapat persamaan garis lurus ni. MC. M tu apa? M tu kecerunan. Macam mana nak cari nilai M? M kita boleh cari guna rumus Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Antara PQ ni ada tak 2 titik? Kita dah tahu titik di sini 1. Nampaknya kita tahu dekat sini. Tapi ni bukan titik. Ni namanya pintasan Y. Tapi boleh tak tahu dia punya titik kat sini? Boleh. Kita baca X dulu. X dia 0. Y dia negatif 2. Jadi kat sini 0, negatif 2. Maka kita dah ada 2 titik. Mana satu X1, mana satu X2. Ikut suka hati kita. Katakan dekat sini saya nak label X1, maka pasangan dia Y1. Kalau kat sini X2, maka pasangannya Y2. Maka Y2 negatif 2 tolak Y1 2 per dengan X2 dia 0. Tolak X1 negatif 4 tolak negatif 4. Dan kita selesaikan negatif 2 tolak 2 negatif 4 bahagi 0 tolak negatif 4 maka 4. Negatif 4 bahagi 4 dapatlah negatif 1. Maka M dia dah dapat negatif 1. M dia dah dapat negatif 1. C. C tu apa? C tu pintasan Y. Mana pintasan Y? Ni. Inilah pintasan Y. Macam mana tahu dia pintasan Y? Ni dah label paksi Y. Dia motong pada paksi Y, namanya pintasan Y. Ini namanya ialah pintasan Y. Nama manja dia C. Maka M tadi negatif 1 dan C negatif 2. Jadi kita bentukkan persamaan kita. Soalan tanya persamaan. Maka persamaan ni ialah Y sama dengan MX tambah C. Kita gantikan nilai M dan juga nilai C yang kita dah tahu. M. Okay, Y sama dengan M. Negatif 1. X. Lepas tu kita gantikan C. Negatif 2. Tolak 2. Nak bagi cantik sikit. 1. Kalau 1 kat depan ni kita tak payah tulis. So kita tulis saja negatif X. Tolak 2. Selesai. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Semua nombor ganjil ialah nombor perdana. Bentuk satu penafian bagi pernyataan di atas dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Kemudian tentukan nilai kebenaran.
penafian tersebut. So kita nak tahulah benar ke palsu apa yang dinafikan tu kan. Sama ada dia benar ataupun palsu. So semua nombor ganjil ialah nombor perdana. Apa yang sedap untuk kita tulis? Tidak ke bukan? Ni bergantung kepada kesedapan sebenarnya. Dia tak ada tips yang lain lah. Kecuali awak buat latihan yang banyak dan kita akan tengok. So dia sedap atau tidak ke bukan. Untuk yang ni, so kita akan buat bentuk penafian. Kita akan kata bukan. Kita akan tulis bukan semua nombor ganjil. Semua nombor ganjil ialah nombor perdana. Bukan semua nombor ganjil ialah nombor perdana. Benar ke palsu? Benarlah. Bukan semua nombor ganjil nombor perdana. Contoh nombor ganjilnya 9. 9 nombor perdana? Bukan. Jadi benar. Dia tahu nilai kebenaran? So jawapannya benar. Seterusnya B. Secara induktif, tulis satu kesimpulan bagi luas sebuah segi 4 sama bersisi NCM. Kalau kat sini kita bermula dengan kalaulah dia punya sisinya 2, maka 2 kuasa 2. Kalau sisinya 3, 3 kuasa 2. Kalau sisinya 4, 4 kuasa 2. Apa yang berubah ni? Ni yang berubah 2, 3, 4. Maka apa kita nak buat? So jawapan dia ialah secara induktif kita kata N kuasa 2, di mana N itu sama dengan 2, 3, 4, ... Alright. Bukan semua soalan yang boleh bermula dengan 2. Saya ingatkan, tak semua soalan bermula dengan 2 bergantung kepada soalan. Kebiasaan soalan tu akan bermula dengan N sama dengan 1, 2, 3, ... Macam tu ni jarang-jaranglah soalan macam ni ada macam ni. Okey, selesai untuk soalan nombor 1 hingga 5. Terima kasih.